Okey, selepas kita laksana 2019 dan 2020 My Performance, kita boleh sahkan, ini bukan kita seronok sahkan lah, kita bentang di panel Pengguna Sumber Manusia dekat universiti PPSMPU dua perkara telah disimpulkan, iaitu objektif utama dia memang tercapai. Apakah pencapaian utamanya adalah akhirnya kita ada data penilaian lah. Data dulunya manual, sekarang dah ada data. Yang kedua, penilaiannya ada lebih objektif. So kurangnya elemen manusia dalam pengukuran lah. Okey, tuan-tuan dan puan, tadi saya terang format yang lama. Kita dulu semua kita pakai yang ni lah, M1 sampai M5. Semua orang pegawai 54 pun 55, markah untuk M1. Staff di grade 11 pun 55%. Kumpulan pelaksana semua kena buat inovasi 5%. Itulah dia punya struktur fabrik dia. M1 hingga M5. Jangan tengok M6 lagi. Dengan MyCPD dulunya 12. So bukan dulu, format yang lama 12. So membawa kepada total 100% lah. Okey, kita tengok format yang baru, My Performance. Tu tuan-tuan dan puan tengok. Untuk grade 11 hingga 18, M1 kalau dulunya 55 telah diberi penghargaan kepada grade 11 hingga 18, 67.5. Maknanya universiti berharap bagi staf di grade 1 ke? Masih ada grade 1, masih ada lagi lah sekibaki yang grade 1. Tapi grade 11 hingga 18 ni tuan-tuan dan puan buat kerja saja. Di M1 buat kerja utama. Dia boleh hit 67.5, kerja saja. Kerja utama dia dah terkeluar pada exit policy. Tetapi tuan-tuan dan puan tengok di grade 54 hingga 56. Kalau dulu dia buat kerja utama 55. Sekarang ni dia buat kerja utama maksimum dia boleh dapat 36 sahaja. Dia akan dapat slide ni. Tuan-tuan dan puan yang ambil bank tak perlu buat catatan, kita akan email. Kita akan email kepada semua penyelaras. Penyelaras slide ni untuk tuan-tuan dan puan menjiwai lah. Selepas ni saya terang dulu, cuba fahamkan, nanti kita akan hantar slide ni lah. So tuan-tuan, saya bagi contoh tadi bahawa kalau dulu tadi kita dah terang tadi di peringkat awal, saya dah terang bahawa semua orang dihukum pada pemberat yang sama. Now no more already lah. Bagi M1 untuk grade 11 hingga 18, dulunya 55, sekarang 67.5. Tengok yang kedua, inovasi. Grade 11 hingga 18 tak perlu buat inovasi. Tak ada keperluan. Bukan kata tak boleh buat, tetapi universiti mempertimbangkan bukan semua grade 11 di pelbagai PTJ ada ruang untuk buat inovasi. Jadi bagi mengelakkan ketidakseimbangan ni, universiti memutuskan semua staf kita di grade 11 hingga 18 tak payah buat inovasi. Tetapi tuan-tuan dan puan, jika dia buat inovasi, tak apa, dia boleh declare untuk tujuan kenaikan pangkat dah. Tetapi tak akan dikira lah. Nanti kita akan terang bagaimana untuk menghantar atau mengisytiharkan inovasi berkenaan lah. Kalau tuan-tuan dan puan tengok di grade 54, kalau dulu 5 saja peratus format lama, sekarang grade 54 telah dinaik, perlu menggiatkan lagi inovasi dia, diberi pemberat 13.5. Dulu 5, sekarang 13.5. So semakin meningkat grade, kalau tuan-tuan dan puan tengok pattern dia, tanggungjawab tertentu telah berubah. Maknanya di grade 54 tidak cukup dia guna hanya untuk buat kerja utama, tetapi dia kena buat inovasi. So saya harap tuan-tuan dan puan fahamlah table ni. Nampak tak ada dua bahagian, kumpulan pelaksana dan kumpulan PNP. Kalau tuan-tuan tengok lagi di bahagian perundingan, kumpulan pelaksana tak perlu buat dah perundingan dan setujuan kebakaran, tak perlu dah.
beban berkenaan telah ditarik daripada kumpulan pelaksana. Tetapi untuk kumpulan PMP, pengurusan dan profesional bukan akademik, tuan-tuan dan puan-puan tengok semakin meningkat grade, semakin tinggi dia keperluan untuk beliau menjalankan komponen M4. Okey. Bagi M5, dulu 5, sekarang kurang 4.5. Semua orang kita 4.5, mana telah dikurangkan. Dan tuan-tuan dan puan-puan tengok M6, tadi saya terang tadi komponen baru, komponen kemenangan, kepimpinan, kepribadian budaya kerja cemerlang untuk pelaksana. Untuk kumpulan pengurusan dan profesional, M6 adalah penilaian My Talent, iaitu orang menilai kita. Nampak tak? Kalau di grade 54, di samping menjalankan tugas dia, di samping dia buat inovasi, samping dia buat kerja perundingan, dia juga 18 markah LPP dia akan dinilai oleh pihak lain. Dari segi, kalau pada tahun 2020 kita menilai dari segi kompetensi komunikasi, pada tahun 2021 juga dikekalkan. Maknanya elemen kompetensi komunikasi akan dinilai oleh kumpulan staf tertentu lah, yang kita akan terang sebentar lagi lah. So ini dan CPD telah dikurangkan daripada 12 hingga 10. Jadi tuan-tuan dan puan-puan tengok, kalau tuan-tuan dan puan-puan duduk di grade 41 hingga 44, penghasilan utama kalau dulunya 55, sekarang 54 saja. Inovasi dulu 5, sekarang 4.5. Perkembangan ilmu dan kemahiran dulu 9, masih kekal 9. Untuk M3 semua orang sama. Nanti saya akan terang apakah yang menyumbang dengan M3. M4 dulunya 15, sekarang 4.5 saja, pada kumpulan 41 hingga 44. Dan untuk komponen My Talent M6 13.5. CPD 10 orang total 1%. Semua orang total 1% melalui struktur pemberat yang berbeza mengikut grade dan mengikut komponen. Okey, saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh fahamlah tentang ini. Kena lupakan dah mulai tahun ni struktur yang lama. Okey, teruskan. Untuk grade 29 hingga 40 tu gunakan empat. Yang lain dekat M5. Oh, okey. Di mana? Di M4. Grade yang M5 grade 29 hingga 40. Okey. Kita terima pertanyaan daripada sahabat kita lah. Mengapa kalau tengok daripada table tu, mengapa M5 pada kumpulan pelaksana 5.4, tetapi pada kumpulan PMP dia turun pada 4.5. Okey, ini bukan soalan yang baru. Pada pelaksanaan 2 tahun pada tahun 2019 telah ditanya soalan ni. Jawapan kita adalah very simple. Fabrik dia tak sama, tuan-tuan dan puan-puan. Dia punya tanggungjawab pada kumpulan pelaksana bagi grade 29-40, dia punya struktur tanggungjawab dia tak sama dengan struktur tanggungjawab untuk kumpulan PMP. Dia punya keperluan fokus kepada PMP ada beza pada keperluan kepada kumpulan pelaksana, tetapi khususnya untuk kumpulan pelaksana pada grade yang tinggi, elemen M5 adalah perlu diberi perhatian, sebab mungkin dari segi engagement dengan pihak luar. Itu saja yang dia khususkanlah semasa pembangunan fabrik ni. Saya berharap dapat menjawablah pada sahabat kita yang bertanya soalan berkenaan lah. Sama lah kalau tuan-tuan dan puan-puan patah balik. Kalau sahabat yang bertanya tadi, tengok di M2 untuk grade 29 hingga 40,
6.3 M2 dia. Tetapi untuk 41.4 4.5. Tetapi tentunya tuan-tuan dan puan-puan akan bertanya, mengapa kumpulan pelaksana di grade 29 hingga 40, inovasi 6.3, tetapi untuk kumpulan PMP 41.41 hingga 44 4.5. Itu ya betul, secara direct betul, tetapi sebenarnya fabrik ataupun struktur dia tak sama tuan-tuan dan puan-puan. Tuntutan tugas tu tak sama. Dari segi fokus pelaksanaan tugas tak sama antara PMP dengan kumpulan pelaksana lah. Itu saja yang asas saya boleh beri jawapan lah. Okay, next. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak sampai sekarang ke peringkat bagaimanakah markah tu diberikan melalui My Performance. Okey, yang ni yang paling utama yang tuan-tuan dan puan-puan perlu faham lah kan. Okey, untuk komponen M1 tadi saya dah beritahu bahawa pemberat untuk kita semua mengikut grade dah berbeza. Kalau dulu kita semua 55, tetapi sekarang untuk contoh tadi saya sebut 11 hingga 18, M1 dia adalah 67.5. Maknanya bagi seorang staf di grade 11 hingga 18, jika dia berjaya mengumpul 100% daripada M1 ni, dia akan dapat berapa? 67.5 kan? Jadi tetapi bagaimana nak dapat 100%? Ini fabrik dia. Pertama, sumbangan plus 1% M1 akan datang daripada kualiti hasil kerja 40%. Okey? 40% ni apa dia? Kuantiti kerja yang disasarkan dan kuantiti kerja yang sempurna. Lagi saya akan terangkan apa dia maksud sempurna tu. Sempurna. Okey. Jangan pening-pening lagi, saya akan terangkan. Kuantiti kerja yang disasarkan adalah SKT yang kita hantar kepada dan telah dipersetujui dengan penilai pertama. Terima kasih. Katalah kita hantar 10. Kita hantar 10 dan dipersetujui. Itu adalah 10 kan? Okey. Jadi maknanya yang disasarkan adalah 10. 10 kan? Dan kemudian daripada 10 ni, yang mana yang kita berjaya yang akan diberi penilaian lah. Mana 10 tu setiapnya akan dinilai. Jika dia dah sempurna, dia dah habis, dia akan hantar. Jadi dah habis 10 tadi, dah setuju dengan penilaian pertama tadi, 10 kerja yang aku akan buat, dia dah hantar balik. Dan 10 ni dah selesai, kemudian dia hantar. Okey, 10 setiapnya akan dinilai lah. 4 tu akan nilai. Jika daripada 10 tu dinilai berapa yang sempurna dan tempoh masa tetapkan, berapa yang sempurna tapi dilebih tempoh masa kan. Kemudian of course lah yang tak sempurna mungkin akan ada, tetapi mungkin juga yang akan ada dah tak sempurna, dia luar tempoh masa, dapat 15% saja. So di belakang ni semua sistem akan kira lah. So ini dia kalau tengok perkara 1 dan perkara 2, 40% daripada kuantiti, 40% daripada kualiti. So dua-dua ni akan menyumbang kepada 80%. Baki 20% tu, yang inilah yang pertama yang akan ikut skala yang saya bagi tadi. So jumlah kesemuanya adalah 100%. 1% jika dapat 1%, grade 11 hingga 18 tadi dia akan dapat 67.5. Kalau dia jenis buat kerja, insyaAllah dia akan dapat. Cuma di 2.2 ni bergantung kepada penilaian subjektif sikit. 1 hingga 10 tadi akan grade skala 1 hingga 10 tadi akan dinilai oleh penilaian pertama. Bila tuan-tuan dan puan-puan dah lalui nanti akan faham lah. So okay, untuk perkara 1 dan perkara 2, untuk perkara 1 perkara 1.
tu. Perkara 1 dan perkara 2.1 hanya penilai pertama saja yang menilai. Okey, so jangan bimbang pilihan kedua tak terlibat. Di 2.2, kedua-dua pilihan pertama dan pilihan kedua akan bagi skor dan ambil purata. Okey. Okey, ini saya habis untuk M1. Nampak sikit. Okey, M2 ni inovasi dan kreativiti. Tadi kita sebut tadi di bawah my performer ni kita ada inovasi, proses mengumumkan inovasi, tetapi dia lebih unik sikit. Unik tetapi mudah, iaitu sekarang bagi idea saja akan diberi pengiktirafan. Maksudnya akan dapat 20 markah. Contoh tuan-tuan dan puan, sekiranya seorang kelab di pusat pengajian, dia memberi idea untuk idea mestilah idea yang dipertimbangkan logik oleh penilai pertama. Idea beliau adalah cetakan dokumen instead dokumen yang banyak, instead dicetak melalui mesin pencetak biasa, dia cadangkan cetak guna mesin printer. Lebih cepat dan lebih mudah contoh. Sebab dia ada menyumbang inovasi. Kemudian penilaian pertama merasakan bagus juga idea ni. Okay, now you buat sikit penulisan muka surat ya. Cadangan apa-apa you sahkan. Okay, kemudian dia pun declare dia pun declare lah, kata dia mencadangkan satu idea. Dia declare, dia masukkan attachment surat tadi tu, dokumen tadi tu, penulisan tu, dia submit, kemudian disahkan oleh dia punya penilaian pertama tadi. Dia dapat dah 20 markah lah, tapi 20 markah bukan markah penuh lagi. Kemudian idea berkenaan berjaya dilaksana. Bila berjaya dilaksana, kemudian dia pun lapor sekali lagi. Setelah berjaya laksana idea berkenaan, dia dapat lagi 60 markah. So dia dah dapat 80% daripada weightage untuk M2. Kemudian dia cadanglah lagi satu idea. Cadang satu idea, contohnya menghentikan penghantaran surat secara fizikal, hantar surat secara email saja. Kemudian disetujui oleh penilaian pertama, dia pun buat satu write-up ringkas. Idea tu dia submit sekali lagi. Bila dia submit satu lagi idea, dia dapat 20 markah. Jadi maknanya dia dah lengkap 100%. Jadi untuk mendapat markah yang penuh untuk inovasi, tuan-tuan dan puan-puan hanya perlu bagi 2 idea dan laksana inovasi daripada salah satu idea berkenaan. Maka dapatlah markah penuh 100% dan akan dapatlah markah penuh weightage dia. Senang saja tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi jika dia menunggu dia bagi idea, kemudian dia melaksanakan straight tu, dia laporkan serentak, dia dapatlah gabungan 20 campur 60 jadi 80 markah. Tuan-tuan dan puan-puan mungkin tak nampak lagi, bila dah buat nanti akan nampak lah. Tapi kita terang bagaimana komponen inovasi ni dicerap lah. Sumbangan dia melalui idea, bagi idea dan bagi inovasi. So tetapi idea mesti realistik dah dan logik lah. Ini siapa akan bertimbang? Bukan mesti pilihan pertama saja yang akan bertimbang. Tak perlu nak tanya ICR, boleh ke? You sendiri pilihan pertama tengok. Okey, nampak logik lah jumlah cadangan ni. Okey, kita boleh you buat sikit penulisan, bagi kat saya sahkan dan you scan, masukkan dalam pengisytiharan idea you ni ataupun penyelesaian inovasi you. Okey. So ini tadi saya terang tadi, hantar pada siapa? Pilihan pertama saja. Pilihan pertama kata okey, memang dia akan kata okey sebab dia bincang awal kita. Sebab tu my performer ni penilaian pertama tak boleh kata dia tak tahu apa penilaian pegawai yang nilai dia buat. So saya tak tahu pun, mana boleh tak tahu sebab dia yang bincang dan dia yang setuju, dia yang sarankan dan akhirnya dia yang akan sahkan. Bila dia sahkan, automatik dia balik tu akan ada markah. Okay, next.
Okey, M3 tadi saya dah terangkan, itu saya baca sekali lagi saja. M3 berdasarkan kualiti penambahbaikan yang diperlihatkan siapa? Pegawai yang dinilai lah, dalam menjalankan tugas hasil daripada ilmu dan pengalaman yang diperolehi daripada kursus khusus latihan yang diikuti dan tahun dinilai. Macam tahun ni tuan-tuan dan puan ada ikuti kursus-kursus tertentu relevan dengan tugas kita, dan PP dan PPK tengok okey, dia dah berjaya mengubah kelemahan ni dalam dia melaksanakan tugas ini. So okey, dia akan diberi pengiktirafan lah dan diberi markah. Untuk M4, okey, tuan-tuan dan puan tengok M4. Untuk ni kumpulan PMP lah, perundingan dan sanjungan kepakaran. Bagaimanakah skornya datang? Sekiranya penglibatan tuan-tuan dan puan dari segi M4 ni di peringkat unit, section dan bahagian akan dapat 2 markah sahaja. Tetapi jika di peringkat universiti 4 markah, di peringkat kebangsaan 6 markah, di peringkat antarabangsa 8 markah. Contohnya jika ada seorang pegawai tuan-tuan dan puan, pegawai sains lah contoh, dia dijemput untuk memberi taklimat tentang menggunakan mesin NMR. Contohnya di ABRC kan, PTJ ABRC contoh, ada pegawai sains itu, dia menguruskan mesin alat equipment NMR. Kemudian dia dijemput untuk bagi taklimat di pusat pengajian sains fizik contoh. Dia pergi bagi taklimat, dia dapat surat tu dimasukkan dalam pengisytiharan M4 tu. Tetapi pegawai di ABRC, dia pergi bagi taklimat di pusat pengajian sains fizik. Itu adalah peringkat peringkat universiti yang kita boleh tahu lah, sebab dia peringkat universiti, dia boleh automatik dia akan dapat 4 markah. Sekiranya dia buat katalah tuan-tuan dan puan berkongsi hanya dalam PTJ masing-masing, dalam bahagian masing-masing atau unit masing-masing, akan dapat 2 markah sahaja. Tetapi jika tuan-tuan dan puan dijemput untuk bagi taklimat di peringkat universiti, dapatlah 6 markah. Jika dijemput 2 kali untuk perkara yang sama, dapatlah 12 markah. Markah penuh 10 saja. Bila dapat markah penuh 10, you dapat 100% dah markah pemberat M4. Okey. Nanti bila dah buat ni boleh faham lah. Saya ada soalan daripada Encik Rosman berkenaan inovasi. Baik. Kalau inovasi dalam Encik Rosman Ustaz Racun ITEX dan MTEC, macam mana nak kira? Mungkin Cik Rosman boleh elaborate ke maksud soalannya. Kalau inovasi dalam ITEX dan MTEC. Oh, ITEX tu satu pertandingan dekat cipta. Cik Rosman boleh bercakap lah. Ya, pertandingan reka cipta yang selalu kita sertai itu kan. Sebab dalam inovasi ni kita submit biasa as a team. Dan markah dia macam mana? Sama kita yang mencadang ke, ataupun kalau ada submission kita menang gold ke, special award ke, dia dah kira dapat 100% ke macam mana? Okey, bagus soalan ni. Sebenarnya saya pun ada pendapat penasihatan ni daripada Cik Mazli, iaitu saya perlu highlight, saya lupa dah tentang kau ni. Itu untuk saya kembali kepada inovasi ya. Inovasi ni tuan-tuan dan puan jangan bimbang jika buat secara berkumpulan, boleh masing-masing individu mengisytiharkannya. Key dia yang paling penting adalah pegawai penilai pertama kita aware dan dia boleh bersetuju untuk menerima ini adalah pencapaian bersama dan boleh diisytiharkan secara individu. Sekiranya dia melibatkan isu hak cipta, idea dan sebagainya, dia persetujui oleh penilai pertama, maka sekiranya dalam grup tu ada 4 orang, 2 orang yang bagi idea, lagi 2 orang melaksanakan saja, maknanya 2 orang yang bagi idea tu dia akan dapat memberi idea dan melaksana. Lagi 2 orang tadi dia akan isytihar melaksana sahaja.
Tetapi jika PPP kata, okeylah empat ni, hampa beri idea, hampa laksana, hampa dapat. So declare lah semua masing-masing, memberi idea dan melaksana. Semua empat-empat sama, dokumen yang sama sebagai bahan bukti masing-masing. Okey. Dan di bahagian sandungan kepakaran, jika masuk secara berkumpulan, masuk sama ada menang tak menang, itu cerita lain. Maksudnya kita masuk diiktiraf dan jika diberi award lah sandungan kepakaran, dah boleh declare masing-masing secara individu walaupun masuk secara berkumpulan. Okey, Cik Rosman, saya menjawab ke soalan tu? Ya, menjawab dah. Terima kasih. Okey. Ni Cik Rosman ni pesat racun kah? Betul. Okey. Terima kasih Cik Rosman. Okey, baik. Ada lagi soalan daripada Puan Tengku Zalina. Jumlah markah setiap orang dapat full mark? Tengku Zalina bantu setiausaha. Setiap pejabat Saya nak faham dia punya ni. Soalan ni? Jumlah markah setiap orang dapat full mark? Ya. Dia tidak ada apatit semua dapat sama markah. Kita declare buat berkumpulan, declare berasingan, semua akan dapat markah penuh yang sama. Dia tak akan beza-beza. So jangan bimbang. Jika 5 orang kelab bekerja atas satu idea dan melaksanakan idea itu bersama, masing-masing declare. Bila PPP sahkan, semua dapat markah yang sama. Okey? Dapat dalam idea tu 20 markah dan melaksana 60 markah, dapat 80. Bagilah satu idea dapat 100% dari inovasi. Contohlah saya bagi tu. Puan Tengku okey ke menjawab ke? Okey, Faham? Okey, baik. Siapa-siapa ada soalan boleh tanyalah kat ruang chat tu, atau kalau nak interrupt saya boleh interrupt. Saya pun lupa beritahu tadi. Minta maaf. Okey? Kita kat mana ni? Okey, kita dah, saya harap tuan-tuan dah faham tadi M4. Di M5, okey tuan-tuan dan puan-puan, di M5 tengok struktur permarkahan ni. Yang ni memang kita tahulah M5 ni bukan mudah lah. Kalau format lama pun nak bagi 4, nak bagi 3, nak bagi 4, nak bagi 3.5. Melalui struktur baru performa ni tak boleh dia very structured lah. Dan tu sebagai dia panggil penilaian bersifat objektif. Jika kita jadi ahli PIBG, tuan-tuan dan puan-puan, jadi ahli biasa PIBG, kita boleh dapat 2 markah. Okay? 2 markah. Nampak tak di situ? Di bawah community. Jika kita jadi ahli badan ahli sajalah, ahli lah. Tadi saya kata kita jadi ahli PIBG. Tetapi jika kita jadi setiausaha PIBG, kita dapat 4. Nampak tak dia punya fabric dia tu? Tetapi jika kita jadi setiausaha 3 kesatuan, PIBG kita setiausaha, satuan memasak di kampung kita setiausaha, ada sorat semua tuan-tuan dan puan. Setiausaha JKKK pun kita dapat tadi 12. 12, tetapi paling tinggi 8 saja capping dia. So dia menghadkan lah, supaya kita dapat kita buat sumbangan yang sebaik mungkin, meluas lah kalau boleh di peringkat kebangsaan dan sebagainya. Jadi jika tuan-tuan dan puan-puan masa COVID ni memang agak sukar lah. Tapi contohnya jika tuan-tuan dan puan-puan jadi petugas di PPV, petugas biasa saja, akan dapat 2 lah. Sekiranya jadi cuma itu yang tak menggunakan ITK biasa. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, Puan Safra daripada dengar ke saya? Dengar, very clear. Tuan-tuan dan puan-puan, Puan Safra adalah pegawai yang critical lah, instrumental untuk pembangunan My Performance USM. Beliau single-handedly bertanggungjawab lah untuk
pembangunan sistem ni, dan hari ni kita jemput beliau lah untuk memudahkan lagi penerangan secara bersistem kepada tuan-tuan melalui demo sistem kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya persilahkan Puan Safra. Okay, Assalamualaikum. Saya cuba ringkaskanlah demo petang ni sebab mostly tuan-puan pun dah biasa masuk My Performance. Saya akan go through sikit macam mana kita sebagai PYD untuk key in data, and then macam mana kita sebagai PPP atau PPP lah, penilai macam mana nak menilai LPP staff nantilah. So tuan-tuan dan puan-puan, yang paling penting adalah Okay, kita akan log in melalui kampus online ni. Kita Safra yang banyak disebut lah. Okay, di kampus online ni kita akan masuk di My Performance lah. Tuan-puan memang dah nampak akses My Performance kat sini. Nanti boleh klik dan masuk, kita akan buka My Performance ni lah. Okay, saya just cuma nak highlight sebab tuan-puan akan ada facing masing-masing kan. Nanti mungkin facing masing-masing boleh guide lagi lah macam mana nak guna sistem ni. Cuma saya just highlight sikit di My Performance ni, yang pentingnya maklumat bila kita masuk sistem My Performance. Pertama adalah maklumat penyediaan kita lah, yang ni kena ada. Make sure kita ada siapa kita punya penyelia. Sekurang-kurang seorang lah, satu PPP. Kalau ada dua, ada PPK lah. Kalau tak ada, dia ada PPP sajalah. Okey, kalau siapa yang menyelia pula, dia boleh lihat siapa senarai staf yang dia selia untuk dia buat penilaian LPP nanti. So ini pada menu staf seliaan. Kemudian sekiranya tuan-puan tak ada maklumat ini, tuan-puan pergi pada menu admin PTJ ni, tengok siapalah admin PTJ kita yang akan kemaskini maklumat penyeliaan ni. Kontak dia untuk dikemaskini. So selalu kadang mai dekat saya lah, dia kata kat mana ni nak edit saya punya PPP, tak ada ni, nak buat penilaian LPP tak ada, nak sah SKT tak ada. So tuan-puan semak dekat admin PTJ sebab tuan-puan penyelaras PTJ. Saya tak pastilah adakah tuan-puan pun adalah admin PTJ. Okey, ada gangguan sikit, biasalah work from home ni. Okey. Kita SKT. Okey, untuk SKT tuan-puan yang mana sebelum ni bukan pilot PTJ, tuan-puan masih nampak menu HMS kat sini. Okey, HMS ni boleh masuk, kami belum tutup lagi. Nanti boleh access. Cumanya dekat HMS, dekat My Performance ni tuan-puan dah boleh masuk. Apa yang kita akan buat dulu, tuan-puan masuk pada JD. Buat pada JD ni, sekarang kita akan buat fokus pada SKT ni lah. Tadi lepas kita make sure kita maklumat penyeliaan kita dah okey, and then kita lihat pada menu SKT untuk kita declare SKT kita. So yang penting tadi yang Cik Aziz dah explain awal pada M1 lah. M1 ni dia banyak step. Bukanlah banyak step, dia sebenarnya dua step sebagai PYD, dua step sebagai PPP. Itu je. Okay, untuk M2 sampai M5 tuan-puan just declare seperti biasa, PPP just buat pengesahan. Apa yang tuan-puan kena buat, just tambah record dekat sini lah. Borang sama je dengan borang HMS yang lama, cuma ada certain item yang kita dah kurangkan sikit lah. Kita dah mudahkan sikit dia punya item maklumat yang perlu dimasukkan pada bahagian M1 ni lah. Tapi yang saya just nak highlight untuk My Performance kali ini, data dia adalah mengikut tahun. Dia bukan lagi macam HMS dulu yang mana kita kata paparan data adalah mengikut tempoh. Kalau tuan-puan declare SKT ni dari tahun 2021 sampai tahun 2022, tuan-puan masuk nanti 2022 nampak lagi rekod yang sama. Untuk My Performance dia tak macam tu dah. So nanti mungkinlah bila tuan-puan masuk ada dah, tadi baru ada satu kes kat tu, dia kata data dia hilang. Dia declare dekat SMS lah. SMS ada 2021, tapi bila dia masuk My Performance ni tak ada. Sebab apa? Data yang di-declare itu adalah data pada tahun 2020, bukan data tahun 2021. So kat sini tuan-puan kena make sure advise staff masing-masing supaya declare data itu ikut tahun lah. Okay, sebab apa? LPP kita dinilai mengikut tahun. Jumlah rekod data yang kita masukkan dalam My Performance ni, dia akan dikira secara automatik macam Cik Aziz tunjukkan tadi tu, berapa rekod yang kita declare sebagai SKT. So kita buat sistem ni ikut spirit asal lah. SKT ni you kena declare awal tahun, bukan hujung tahun you buat SKT. Itu dah bukan nama SKT, itu adalah nama pencapaian. So SKT ini perlu di-declare awal tahun. Awal tahun duduk sama-sama dengan PPP, declare lah apa yang nak disasarkan tahun ini.
Bila dah isi semua, kita akan submit kepada kita punya PPP. Bila kita isi first time record dekat sini, kalau tuan-puan daripada HMS nanti kena edit balik lah. Kalau yang ada record tahun 2021 ni akan ada record. Just edit balik borang ini, kita akan nampak siapa pegawai penilaian pertama yang kita nak send kita punya data untuk buat pengesahan ni. So yang ni dia tag balik data yang depan tadi saya check lah, saya sebut tadi lah. So kena make sure data PPP kita adalah data yang betul lah. Kalau tak betul, carilah admin PTJ tu tadi After dia akan ada step-step ni lah. M1 ni kami sediakan juga ruang untuk attachment. Untuk tujuan mungkinlah tuan-puan nak masukkan bahan bukti. Bahan bukti ni bukanlah nanti ada orang kata kenapa SKT kerja hakiki pun nak ada bahan bukti. Tuan-puan kena ingat SKT kita ni yang kita isi daripada M1 sampai M5, inilah hasil output nanti akan dikira untuk tujuan kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat tuan-puan nanti dah mudah, tuan-puan just isi satu borang je. Kenapa saya nak apply naik pangkat? Tapi cerita-cerita tugas hakiki kita dah tak payah key in. Sebab apa? Kita dah isi dalam LPP kita. Okay? So kat sini dia akan paparkan status nanti. Sama ada kita baru key in ke, kita dah submit ke. Once kita dah submit pada PPP, button ini dia akan keluar macam ni lah. Tuan-puan akan tengok legend kat bawah ni pun ada. Sama ada masih baru dekat masih pada PYD yang baru isi, macam baru karang-karang lah, karang plan nak buat apa-apa, nanti baru submit kat PPP. Okay, so after submit dia akan tukar jadi color biru. Kemudian bila jadi color biru ni, PPP dia masuk, dia akan buat pengesahan. Okay, PPP masuk nanti dia pada menu JD dan SKT PYD ni. Okay, dia akan nampak berapa rekod yang PPP dah submit pada PYD dah submit pada kita untuk kita buat pengesahan. Okay, kita just masuk pada record ini untuk kita klik dan kita buat pengesahan lah. Kita boleh buat pengesahan secara batching macam ni. Simple je. After kita dah buat pengesahan, barulah PYD masuk balik. Dia 2 step tadi kan. Masuk balik dia boleh masukkan dia punya pencapaian. Okay. Pencapaian kat sini yang dia akan tentukan sama ada dia just update lah pencapaian pertengahan tahun. Sekarang kita di bulan Julai, mungkin sebenarnya kita dah buat pun, kita dah patut ada pencapaian pertengahan tahun. Sepatutnya masing-masing dah boleh isi dah bahagian ni, bukan lagi isi SKT awal tahun tu kan. So just isi pencapaian. Kat sini lah kita isi pencapaian. So kalau ada SKT yang dah siap, selesai, just tukar kepada selesai. Itu saja. Once kita dah submit benda ni tukar kepada status selesai, PPP akan masuk dan lihat balik untuk dia buat pencapaian ni. Okay, untuk tadi yang dia menilai kesempurnaan. Okay, sistem mostly adalah automatic, tapi yang orang kata dari segi human interaction, human trigger tu masih ada, yang sebab kita PPP yang bertanggungjawab penuh nak menilai SKT staff. Sama ada you nak bagi sempurna ke, you tak mau bagi sempurna ke, kat situ. Sorry nah. Okay, kat sini. Untuk data yang telah disahkan ni telah sah dan pencapaian pun staff saya dah selesaikan tugas dia. Saya dah boleh buat penilaian kesempurnaan dekat sini. Ikut, orang kata ikut yang tadi Cik Aziz bentangkan dalam slide tadi tu, dia ada 4 kuadran yang kita akan tentukan SKT staff kita. Every item ni kita akan buat penilaian. Okay, sama kesempurnaan dan ketepatan masa dia lah untuk kita letak dia nanti. Okay, sebab tu dia kena berbincang dengan PPP berapa jumlah SKT yang PYD nak declare. Sebab kalau kita declare hujung tahun, mostly kita akan declare apa yang kita capai. So dia akan mostly saya tengok SKT sampai 100 lebih dia punya SKT, sampai 200 lebih SKT dia, sebab dia isi rekod pencapaian, bukan diisi rekod sasaran. So kalau cara kita isi sasaran dia berbeza sikit lah. So dia cerita apa saya nak capai tahun ni. So bila kat situ dia akan isi pada maklumat pencapaian nanti. So based on pencapaian ni PPP akan buat penilaian 4 kuadran tu tadi. Okay. So habislah peringkat penilaian SKT, penentuan orang kata kuadran sempurna tak sempurna. Habis setakat itu. So benda ni boleh dibuat sepanjang tahun. Dari awal tahun kalau projek tu dah disasarkan bulan 3 selesai, PPP patut dah boleh update lah. PYD update status aktif, tak selesai, PPP masuk, just
buat siap-siap kesempurnaan, sempurna tak sempurna. Tak perlu tunggu hujung tahun baru nak update semua ni. Nanti kita lupa kan apa yang kita isi awal-awal tahun hari tu. Okey, ini habis part PPP dan PYD untuk buat pengesahan. Ini untuk M2. Macam Cik Aziz sebut tadi, ini ada satu, orang kata satu step je, kita just sahkan terus dia akan dapat markah lah nanti secara automatik. Okay, dengan M4 macam tadi ada soalan bagi grade kumpulan sokongan walaupun tak dikira M4 perundingan ke M2, isi saja. Isi saja dekat SKT ni dia boleh isi. Okay, tak jadi masalah. And then PPP buat je pengesahan. Jangan tak sahkan. Sebab apa tu, data ni nanti nak bawa pi kita punya butir jaya diri kenaikan pangkat nanti. So tetap buat pengesahan walaupun data ini tidak dikira dalam LPP. Okey, ini selesailah. Selesai satu step as a PYD dan PPP yang declare SKT dan buat pengesahan SKT. Kemudian macam mana kita bila akhir tahun, sekarang ni saya tutup lagi lah, kami masih tutup penilaian penilaian tahun 2021. Ini contoh yang saya buat untuk penilaian LPP nanti. Saya rasa kebanyakan mungkin tuan-puan yang berada di PTJ bukan pilot, tuan-puan AR yang jadi salah satu pilot staff yang menggunakan, tuan-puan tidak menilai. Okay, tidak menilai staff, tapi tuan-puan dinilai oleh ketua jabatan. So menu ini hanya penilai yang nampak, tuan-puan tak nampak macam mana nak nilai lah. So saya dah letakkan pun pada menu, nanti tuan-puan boleh masuk dan tengok lah. Dia simple je nak masuk penilaian akhir tahun LPP ni. Kita just klik, kita akan nampak senarai nama staff yang kita akan perlu nilai. Kita just klik pada nama dia. Dan ini adalah step-step borang-borang ikut borang-borang yang Cik Aziz tunjuk tadi lah. Dia punya pemberat, sistem dah automatik kira kan. Okay, contoh macam staff ni, dia dah declare 2 SKT dan 2 SKT itu telah selesai dan dia dah update status kepada aktif. Tetapi sebagai PPP, saya hanya menilai kesempurnaan satu saja. Satu lagi saya tak nilai lagi. So kat sini kita dah highlightkan, klik dekat sini, dia akan patah balik pada paparan untuk dia buat penilaian kesempurnaan ni lah. Make sure kena masukkan benda ini supaya nanti dekat sistem waktu penilaian LPP nanti kita nampak lah macam mana nak lengkap lah, orang kata lengkap lah dia punya kiraan markah dekat sini. Dia tak rugilah di sini, dia kena tepat lah. Satu lagi, untuk penilaian kesempurnaan ini adalah bagi status SKT yang selesai sahaja, yang ditangguhkan atau dilanjutkan baru, yang tu kita tak akan nilai kesempurnaan dia. Yang selesai baru kita akan nilai kesempurnaan dia, sama ada sempurna tak sempurna, tepati masa atau tak tepati masa. Okey. Kemudian dia ada 2 section tadi yang Cik Aziz tunjukkan. Ini adalah bahagian 40% dan ini atas kuantiti 40%, quality 40%, 20% daripada markah PPP dan PPK. Dia akan masuk rating ni lah, 1 hingga 10. Okey. First PPP buat dulu penilaian sampai habis step, dia akan klik next semua dekat sini. Ini kalau ada ralat ni saya maaf lah sebab ni bahagian saya punya development part ni. Okay, so bahagian inovasi PPP dan PPK nanti nampak je apa yang didasarkan dulu bahagian pengesahan SKT dulu. Dia just nampak sistem dah tolong kirakan berapa idea yang dia ada, berapa idea yang dia dah laksanakan. Sistem akan auto calculate kan based on jadual dalam slide tu tadilah. Okay, untuk ni inovasi. Okey, bagi kalau contoh macam saya tunjuk ni adalah staf PNP yang dinilai. Kalau staf itu adalah staf kumpulan 11 hingga 18 tadi, dia tak adalah ruang ini untuk kita masuk buat penilaian. Dia akan terus skip lompat kepada bahagian perkembangan ilmu dan kemahiran untuk PPP buat penilaian M3 pula. Dia akan ikutlah kita punya jadual tadi tu, pemberat yang mana perlu diisi tak diisi tadi. Okey. Dia punya konsep borang ini simple je untuk penilaian akhir tahun. Kalau tuan-puan selesaikan SKT dan SKT pengesahan semua awal tahun, 9 tahun buat awal-awal, tak rumit lah nak buat akhir tahun, just fokus pada pemberian markah. Okay, sebab sistem dah tolong kira dah automatik ni. Pengembangan ilmu je just bagi rating, kita ikut rating. Lepas tu perundingan dan sanjungan kepakaran ikut pemarkahan, ikut peringkat tu tadi. Sistem akan automatik kira.
So tuan-puan just klik next. Make sure klik simpan seterusnya untuk dia nampakkan markah akhir nantilah. Okay, kalau ini M5, so just go through lah, nanti tuan-puan akan feel sendiri macam mana borang itu. Okay, untuk M6 My Talent kumpulan PMP dia akan nampak My Talent. Kalau untuk kumpulan sokongan dia akan nampak tiga section penilaian lah, kepimpinan, budaya kerja cemerlang, lagi satu apa saya tak ingat tadi tu. So ada 3 benda yang akan dia nilai lah. Okay, untuk yang ni My Talent ni kalau kata tak lengkap My Talent, markah tak akan keluar lah pada sistem My Performance. So kena selesaikan My Talent dulu. Yang ni saya rasa Puan Azrin, My Talent ni dia akan dapat email secara asing kan. Dia tak melalui My Performance lah. My Talent ni saya tak handle. So saya just get the data from My Talent. My Talent ni tuan-puan akan dapat alert email lah saya rasa untuk tujuan kata nak untuk buat penilaian. Ada email akan dihantar kepada tuan-tuan dan puan untuk nilai My Talent. Okay. So sama kita sediakan juga ruang ulasan untuk proses keseluruhan dan kemajuan kejayaan nanti bagi PPP untuk dia ulas balik apa yang dia rasakan untuk PYD ni lah. Kita sediakan juga balik macam borang manual dulu. Kemudian jumlah markah akhir ni dia akan nampak lah berapa yang dia dah bagi tadi. So double check balik, tuan pun boleh klik balik kat sini, klik balik pada number-number ni untuk semak. Tapi first time tadi saya make sure minta tuan-puan klik simpan seterusnya supaya sistem ni dia capture every item M1 sampai M5 ni. Kalau tuan-puan just klik kat sini dia tak simpan data ni. So make sure kena simpan, klik simpan dan seterusnya. Baru dah habis sampai habis kat hujung ni, lepas tu nak patah balik tengok detail dia, okay klik. Boleh lah, tak ada masalah lah. So kat sini dia akan auto dapatkan markah daripada MyCPD percentage 10%. Kalau dulu menu 12% kan, sekarang dia menyumbang kepada 10%. So sistem terus tambah, tuan-puan just klik sahkan dan dia akan hantar kepada PPK kalau ada PPK. Kalau tak ada PPK, tuan-puan sebagai PPP satu je ni, dia akan tamatkan setelah tuan-puan dah tak boleh buat apa. Kalau tuan-puan dah klik sahkan. Kalau tuan-puan ada PPK, kalau PYD itu ada PPK, tuan-puan klik sahkan, dia akan sampai pada PPK. PPK boleh return balik sekiranya dia tak berpuas hati ke apa, sebab nanti PPK bahagian yang kita masukkan 1 hingga 10 punya rating ni, dia akan dibahagi 2 lah. Ni item-item ni dia akan dibahagi 2, semua prorate kalau ada 2. Kalau tuan-puan hanya penilai tunggal, dia tak akan prorate lah, dia akan ambil markah tuan-puan punya markah lah. So ini konsep sistem waktu penilaian LPP. Okay, ini saja untuk sistem lah. Saya harapkan tuan-puan boleh go through pada FACI, untuk FACI guide lah, sebab saya rasa dia tak jadi isu sangat lah untuk nak masuk dan klik kat mana. Cuma saya highlightkan tadi awal-awal supaya tuan-puan make sure after masuk ini pastikan kita punya maklumat penilaian adalah tepat. Siapa PPP, siapa PPK, kalau tak jumpa, kalau tak ada kat sini hubungi PTJ. Kalau tak ada juga admin PTJ, barulah contact Puan Azrin lah kot punya team untuk didaftarkan. Okay, itu saja.